terkawal dengan baik lah, baru kita boleh katakan kita ni sihat. Kalau individu yang kurang G6PD ataupun dipanggil G6PD deficiency tu, sel darah merah mereka tu dia tak boleh berfungsi dengan baik lah. Okey. Yang sebab kita tahu kan sel darah merah dia akan bekalkan oksigen, and bila individu-individu yang ada G6PD deficiency ni, sel darah merah dia macam fragile, macam dia mudah pecah ataupun hemolisis. So ataupun pembentukan dia terganggu lah. Sebab G6PD ni juga penting untuk pembentukan sel-sel darah merah yang baru lah. Betul. Itu kalau kurang lah. Kalau lebih pula macam mana, doktor? Dia tak ada lebih lah. Biasanya normal, yang takutnya kurang. Yang jadi masalahnya yang kita kategorikan sebagai G6PD deficiency ni adalah sel yang kurang, yang menyebabkan sel darah merah ni tak boleh berfungsi dengan baik. Okey. Baik, kita dah tahu dah berkenaan G6PD ni, tapi kita boleh kategorikan ke G6PD ni sebagai penyakit ataupun dia enzim biasa saja? Kita boleh kata individu yang mengalami G6PD deficiency ni, enzim ni, mengalami penyakit keturunan lah ataupun genetik. Sebab bila individu ni kurang enzim ni, dia punya sel darah merah dia senang pecah lah. Bila senang pecah, dia tak boleh bekalkan oksigen, individu akan mengalami gejala-gejala. Tetapi biasanya dia akan mengalami gejala bila dia terdedah dengan ubat-ubatan tertentu ataupun makanan-makanan tertentu ataupun daripada jangkitan kuman lah. Sebab sel darah merah dia tak kuat untuk melawan semua itulah. Doktor, bila doktor sebut berkenaan dengan genetik bawaan, maksudnya daripada mak kita, daripada ayah kita dan sebagainya, ada tak potensi yang mana seseorang itu ataupun seseorang bayi itu boleh ada G6PD ini secara tiba-tiba, bukan daripada mak ayah? Biasanya adalah disebabkan oleh kita panggil G6PD ni dipanggil X-linked recessive, maksudnya dibawa oleh kromosom X. Okey. Biasanya ia untuk ibu bapa yang, untuk orang perempuan kita ada double X kan. Kalau dia G6PD punya enzim ni berada bersama dengan kromosom X. So untuk individu wanita biasanya dia menjadi pembawa, dan kepada individu lelaki dia akan dapat penyakit G6PD deficiency ni lah. Sebab kalau lelaki kromosom dia XY. Kalau individu tu lelaki ataupun perempuan tu berkahwin, katalah mak dia ada G6PD dan dapat anak lelaki, tiba-tiba anak lelaki tu dapat kromosom X daripada mak dia yang membawa kromosom yang G6PD deficiency ni. So dia akan mendapat penyakit G6PD deficiency. So biasanya perempuan akan menjadi pembawa, yang lelaki akan menjadi akan mendapat penerima. Okey, maksudnya pendek kata G6PD ni adalah pembawaan daripada darah mak ayah lah. Dia tak boleh jadi tiba-tiba. Ada juga. Selalunya jarang sangat lah. Mutation gene tu jarang lah, tapi selalunya dibawa oleh ibu bapa. Doktor, bila kita cakap soal G6PD ni, ia berkait dengan darah. Dia kebiasaannya seperti yang doktor katakan tadi, dibawa oleh ibu bapa. Tapi kita tahu seseorang tu, macam contoh kita kadang-kadang ada buat derma darah, kadang-kadang kita buat pembedahan, kita terpaksa terima darah orang dan sebagainya, melibatkan pertukaran darah. Jadi ada potensi tak kalau pertukaran darah itu ataupun kita derma darah ke sebagainya, ia menyebabkan kita berjangkit G6PD ni? Dia bukan jangkitan dia disebabkan oleh keturunan. So sebelum saya sentuh pasal tu, saya nak highlightkan lah, nak war-warkan. Actually kita bernasib baik di Malaysia, kita senang untuk kita diagnose ataupun kita kenal pasti orang yang G6PD ni. Sebab semua bayi-bayi yang lahir di Malaysia, tak kisahlah di hospital kerajaan ke hospital swasta ke, akan disaring untuk mengetahui adakah bayi itu ada penyakit G6PD wajib deficiency. Saring. Wajib saring. So masalah untuk mengenal pasti tak ada masalah. So maksudnya nanti sebab penting ni, sebab baby ni tahu, sebab kalau untuk bagi bayi-bayi
yang ada G6PD, kalau ada berlakunya darah itu pecah ataupun hemolysis, mereka akan dapat jaundice. Bila jaundice yang hangat dan pemantauan agak lebih ketat lah, sebab kita tak mau baby tu kadar jaundice ni sangat tinggi sebab akan boleh jadi cepat sebab hemolysis kan. Dan bilirubin atau dia kandungan darah tu bila pecah tu ada dipanggil bilirubin tu adalah amat toksik. Dan bila toksik tu dia boleh pergi ke otak bayi dan boleh menyebabkan kecacatan. So sebab itulah kita di Malaysia saringan G6PD memang diwajibkan pada semua bayi-bayi yang baru lahir dalam masa 24 hours melalui darah tali pusat baby tu. Maksudnya dalam 24 jam bayi tu dilahirkan terus cek. Kita terus cek. Bila dia lahir dia kita boleh cek. Okey, sekiranya yang dilahirkan itu kita terus cek, tiba-tiba seseorang bayi yang kita cek tu ada G6PD ni, apa yang pihak hospital akan buat yang pertamanya? Dia akan pantau lah baby tu kalau ada kekuningan ataupun jaundice, dia akan pantau lebih lagi bila dibandingkan baby yang tak ada G6PD lah. Sebab kita tak nak komplikasi. Yang soalan tadi tu, kalau dia nak bila dia dah dewasa, dia nak dema darah, adakah dia boleh jangkitkan pada orang lain? Tak ada masalah. Dia tak ada akan jangkit sebab dia ikut kita punya kromosom keturunan. Okey, jelas. Jadi tak payah risaulah yang tak ada tu. Tak ada. Cuma kita nak tahu jugalah, bila doktor kata tadi, bila bayi ini yang dilahirkan seawal 24 jam dilahirkan terus kita cek, dan yang mana ada G6PD kita buat pemantauan yang lebih. Dan pemantauan yang lebih ini kita tahu mungkin lebih kerap dan sebagainya. Dari segi kawalan yang bagaimana yang pihak hospital ataupun doktor akan berikan kepada bayi ini? Okey. Lagi satu, bila kita kena pasti bayi yang ada G6PD, kita akan maklumkan kepada ibu bapa sebab kalau individu yang ada G6PD ni dia memang ada benda-benda yang dia kena pantang. Sebab saya kata tadi kan, bila enzim tu kurang, darah merah tu dia kurang kuat, dia untuk dia senang pecah compare to orang yang mempunyai G6PD yang enzim yang cukup. So ibu-ibu akan diberitahu supaya memantau anak-anak lah, supaya nanti bila dia besar dia ada makanan tertentu atau ubat-ubatan tertentu yang sepatut dielakkan. Macam antaranya doktor? Kacang parang, ubat gegat, certain ada separuh ubat seperti antibiotik, ubat malaria, dan ada senarai lah. Doktor akan bagi senarai selalunya. Okey, maksudnya pantang itu melibatkan tak boleh makan ke ataupun tak boleh bau sekali? Kalau ubat gegat, even dekat pun kadang-kadang dia akan boleh menyebabkan hemolysis juga. Okey. Ubat nyamuk, serta ubat nyamuk tu yang melingkar tu, bukannya. Yang melingkar hijau tu. Dia memang dipantangkan lah. Okey. Bila kita cakap pasal pantang ni, maksudnya kita tak boleh makan, kita kena jauhkan. Cuma kalau dah kita terambil, kadang-kadang kita tak tahu ataupun kita lupa, ataupun kadang-kadang kita didekatkan, macam contoh ubat gegat dan sebagainya, kita pergi rumah kawan kita tiba-tiba terhidu dan sebagainya kan. Apa potensi yang mereka ni akan dapat? Sebabkan dia orang punya enzim tu kurang kan. So sel darah merah dia orang senang pecah. Kalau kata kalau sikit-sikit je hemolysis tu, dipanggil hemolysis, kadang-kadang tidak memberikan gejala apa-apa, cuma dia pening-pening sikit sebab dia punya hemoglobin tu turun kan. Tapi jika hemolysis tu teruk, kita tahu bila sel darah merah tu dia bawa oksigen semua tu kan. So bila teruk pemecahan tu, dia akan beri tanda-tanda lah. Contohnya bila kurang hemoglobin tu turun, dia boleh kita nampak macam tak bermaya, pucat. Kalau baby dia boleh dapat kuning, ataupun kita pun dapat kuning, jaundice. Jantung pun boleh berdebar-debar laju sebab oksigen tak cukup kan, sebab hemoglobin tu dia bawa oksigen. Dan kadang-kadang tu bila dia banyak hemolysis tu pecah tu, kencing kita pun jadi pekat sikit, macam TO dia keruh sikit lah. Keruh, macam TO Coca-Cola punya colour tu. Memang kita pun takut juga. Selain daripada letih,
pucat, air kencing kita jadi lebih keruh, apa lagi yang lebih serius akan mereka dapat? Lebih serius bila bila tiba-tiba sel darah merah kita jatuh dengan teruknya, kita ada individu boleh dapat pengsan. Okey, masa macam tu kita perlulah bawa ke hospital lah. Kadang-kadang kita perlu rawat dengan transfusi darah lah untuk ganti. Doktor, suka juga bila kita cakap, doktor cakap tadi ada individu berpotensi untuk pengsan. Kadang-kadang bila kita cakap berkenaan dengan G6PD ni, ada juga kes yang tidak dapat dikesan melalui seawal bayi tadi. Mungkin dia terlepas kes ni tersisih ataupun terlepas pandang dan sebagainya, dan mungkin dia dah ada lama tapi tak diketahui. Jadi adakah individu yang kerap pengsan dan sebagainya juga boleh kita kategorikan mungkin berisiko kepada G6PD? Kalau pengsan tu actually kita banyak sebab. Bila kurang darah dia boleh pengsan, tapi bila jantung tak sekata pun boleh pengsan. So yang penting bila kita pengsan, pergi berjumpa dengan doktor untuk pemeriksaan lanjut, sebab kita kena pastilah apa sebab dia. Tidaklah G6PD terus. Buat pemeriksaan dulu, pergi hospital dulu. Jangan pengsan-pengsan tak pergi, pengsan-pengsan tak pergi, bangun dan pengsan lagi. Baik doktor, bila kita sebut soal G6PD ni juga, adakah bila seseorang itu ada G6PD, seorang bayi itu ada G6PD di kesan awal, tapi adakah sehingga dia meninggal dia akan ada G6PD ataupun ada potensi untuk sembuh? Masalah bukan kata tak bernasib baik, tapi penyakit keturunan ni biasanya dia tiada ubat yang menyembuhkan dia lah. Dia akan dapat seumur hidup. Tapi tak perlu risau rasanya, sebab itu kita buat saringan awal. Bila dapat saringan awal, kita kena pasti awal, kita boleh elakkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan hemolisis darah itu pecah. So walaupun dia tiada kata penyembuhan, individu akan mengalami penyakit itu sampai ke akhir hayat, tetapi gejala-gejala yang teruk amat jarang berlaku jika kita elakkan. So sebenarnya doktor nak cakap ni, saringan awal tu sangat penting, dan kita kena pasti, dan lagi satu, ibu-ibu kena faham, sebab bila anak ni membesar, bila dia jadi baby, lepas tu jadi anak-anak, so kita kena ajar anak-anak apa yang dia orang tidak boleh lah. Bila pergi tadika, kita kena bagi tahu, ibu tu kena bagi tahu cikgu-cikgu tadika, ataupun apakah makanan-makanan yang anak dia tidak boleh, apakah yang tak boleh dia dekat, ataupun bila dia pening ke apa, kita alertkan juga ibu bapa. Lagi satu, kalau dia pergi hospital, sebab kan saya kata tadi ada beberapa antibiotik ataupun ubat-ubatan tu memang individu yang ada G6PD deficiency ni memang terpaksa pantang tak boleh ambil. Jadi pihak hospital pun akan bagi solution lain lah. Ya, betul, banyak lagi solution yang kita boleh bagi. Doktor, bila kita sebut kepada ibu bapa ni, mungkin di peringkat kecil ibu bapa boleh untuk didik anak-anak ataupun untuk bagi tahu kepada pihak sekolah, pihak kantin dan sebagainya, anak saya tak boleh ni, pantang ni, jangan bagi. Cuma bila anak tu besar, kadang-kadang anak ni ada dalam kalangan OKU yang bisu dan sebagainya, tak boleh untuk cakap kepada orang. Jadi bagaimana pihak hospital nak pastikan supaya mereka ni tak boleh nak bertutur ataupun yang OKU dan sebagainya, nak bagi tahu masyarakat, saya tak boleh makan kacang parang, saya tak boleh dekat dengan ubat gegat. Macam mana doktor, pihak hospital punya solution? Selalunya kita orang galakkan ibu bapa pakaikan dia orang gelang ataupun rantai. Gelang apa tu doktor? Gelang yang kata G6PD alert, dia pakai medic alert lah. Macam kadang-kadang tu kan orang tu allergic kepada kacang ke apa, kan dia ada pakai tu, the same thing jugalah. Sama juga kita bila katalah anak-anak kita memang tak boleh awal-awal lagi pun kita boleh pakaikan. So cumanya yang penting juga kita kena macam pihak bernama panggil saya, kita boleh bagi tahu penjelasan yang lebih lah pasal G6PD kepada masyarakat, supaya bila gelang tu pakai, tapi kalau masyarakat tak tahu pun
no point juga kan, tak guna juga. Macam ni ada satu contoh yang bagus jugalah supaya kita bagi penerang yang lebih pasal penyakit ni. Okey, berkait dengan gelang tadi doktor, adakah gelang itu kita boleh dapatkan di pasaran secara terbuka ataupun kita ada gelang khas yang disediakan oleh pihak hospital? Tak ada, kita kena buat sendiri selalunya. Saya pun tak pasti. Okey. Biasanya kita buat sendirilah. Baik, kita berbalik kepada risiko yang dihadapi oleh golongan ataupun mereka yang ada G6PD ini adalah berkenaan dengan pemecahan salur darah tadi. Darah merah tadi pecah ataupun kita gelarkan juga sebagai hemolisis. Kita nak tahulah antara tanda-tanda awal doktor. Contohlah kita terhidu, bak gegak dan sebagainya, kita termakan kacang parang dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak nak makan tapi kita tak perasan kacang tu adalah kacang parang. Jadi secara automatiknya akan jadi pemecahan salur darah. Jadi macam mana tanda-tanda awal ia berlaku? Kalau dia pemecahan darah tu tak banyak ataupun tak severe, biasanya kita pening-pening sajalah ataupun rasa tak selesa, rasa demam sikit kan. Tetapi jika berlaku hemolisis yang teruk, individu akan dapat simptom yang lebih teruk sebab dia akan dapat kekurangan darah yang teruk lah. Dia boleh rasa debar-debar, kadang-kadang tu dia kencing dia pun dah mula bertukar, jadi pekat kan, macam TO tu. Kalau keadaan dah menjadi macam itu, kita biasanya nasihatkan individu ni terus dapat rawatan ke hospital lah. Kadang-kadang tu bila dah dewasa, kadang-kadang dia tak perasan pun ada simptom sebab dia masih ingat pening biasa saja. Tapi kadang-kadang pesakit dia tahu. Biasanya bila kenapa saya rasa tak selesa hari ni, ada demam-demam sikit ni, kenapa saya rasa letih, sebab kita kalau dapat anemia ataupun kekurangan darah tu kan kita akan rasa letih. Betul. Tapi bila berlakunya simptom dah lebih, macam kita dah mula rasa berdebar-debar, kita rasa macam nak pitam, pensan semua tu, elok kita dapat rawatan segera ke hospital lah ataupun di klinik. Kita make sure kekurangan darah tu setakat yang mana, kita adakah terlalu teruk ataupun tak berapa teruk. Okey doktor, terima kasih kerana menyebut berkenaan dengan kekurangan darah itu menyebabkan kita rasa letih. Saya nak tahu jugalah kepada individu yang ada G6PD ni, sejauh mana dia boleh aktif ataupun dia tak boleh nak aktif sangat dalam sukan ke sebab dia mudah letih dan sebagainya. Kalau individu yang ada G6PD, dia boleh bersukan seperti biasa. Cuma dia kena pantang lah, elakkan daripada memakan makanan yang kita sebut tadi. Dan juga elakkan daripada itulah terkena ubat gegat ke apa semua itulah. Dia boleh aktif seperti biasa, tak ada masalah. Kecuali kalau dia tak perasan ke apa, bila ada simptom tu elok, sebab dia sedar dia ada G6PD, elok dia pergi buat rawatan lagi bila gejala semakin teruk ataupun perlu rawatan doktor ataupun tidak. Kadang-kadang kalau sedikit saja hemolisis, kadang-kadang kita cuma boleh stopkan apa yang kita terdedah. Kadang-kadang dia boleh baik seperti sedia kala balik sebab kita punya bekalan oksigen daripada hemoglobin yang sel darah merah yang sihat masih boleh membantu kita. Maksudnya nak aktif boleh, nak main bola sepak boleh doktor Boleh, tak ada masalah. Nak berenang doktor? Berenang pun boleh, boleh semua juga. boleh. Baik, itu pendedahan kepada aktifnya kita nak bersukan ke apa, tak ada jadi halangan. Pendedahan berkenaan dengan cuaca pula doktor macam mana? Adakah kita tak boleh sejuk sangat ke? Cuaca pun tak ada. Pantang dia itulah benda-benda yang boleh menyebabkan sel darah merah kita tu pecah. Itu saja pantang dia. Cuaca tak ada. Cuma kadang-kadang kadang-kadang tu ada jangkitan penyakit kan. Kadang-kadang kita punya sel darah merah tak kuat sangat. Sebab dia senang fragile, dia hemolisis. Tetapi bila dah dewasa, selalunya tak berapa nampak sangatlah gejala tu. Okey. Berkait dengan sel darah merah yang tak berapa fragile ataupun tak berapa kuat tadi, adakah kita boleh kategorikan golongan G6PD ni lebih terdedah kepada penyakit berjangkit lain? Mungkin dia lebih mudah kalau katalah dapat jangkit selesema biasa tu, mungkin dia lebih mudah. Kalau especially kalau pada anak-anak lah, compare tu anak yang
sel darah merah dia tak ada G6PD deficiency ni lah. Okey. Mudah sikit lah. Mudah sikit. Berkenaan dengan penyakit kronik, mungkin jantung apa sebagainya? Tak ada. Tak ada masalah. Okey, alhamdulillah kita nak dengar yang tu supaya kita tak terlalu risau lah doktor, bukan apa. Penyakit kronik ni tajuk yang saya suka. Semua orang kena jaga. Kena dah tu. Kita datang nanti doktor, tak kita bawa topik baru. Tak kira G6PD ataupun tidak. Semua orang kena jaga, betul. Sebab kita ke arah itu juga. Baik, kita nak tahulah juga apa doktor antara tip yang boleh doktor berikan kepada ibu bapa yang ada ataupun memiliki anak G6PD ni. Okey. Untuk ibu-ibu yang memang ada anak-anak yang ada G6PD, yang penting kena lebih tahu apakah benda-benda yang perlu dipantangkan senarai itu. Make sure kita alert. Lepas tu pula kita kena kalau boleh kita bila kita dah dapat ilmu, kita bagi ilmu tu kepada sesiapa yang akan bersama dengan anak-anak ini. Contohnya di sekolah, tadika, nenek, semua. Sebab bila baby tu pergi ke nenek yang jaga, nenek pun kena tahu. Macam tu lah, the whole family. Dan yang penting juga bila ada anak-anak yang G6PD, make sure juga anak-anak yang lain pun kita, kalau tak ada buat saringan, kita boleh buat saringan, sebab saringan dia sangat simple. Okey. Doktor, kita ada satu soalan daripada pendengar kita di media sosial. Doktor, anak saya cepat berpeluh, G6PD juga ke? Tak juga. Tak juga. Tak juga. Berpeluh bukan tanda-tanda G6PD. Sebab kita tengok jugalah cepat berpeluh tu mungkin kadar metabolisme budak-budak kadang-kadang tu lebih tinggi kan. Okey, doktor, satu lagi berkenaan dengan G6PD ini juga, sejauh mana dia boleh berjangkit itu tak mungkin lah, sebab ia adalah satu keadaan yang dibawa oleh keturunan. Jadi berkenaan dengan cara rawatan, ada ke cara rawatan untuk kita, mungkin hospital belum ada, ataupun mungkin teknik ataupun kehidupan kita yang sihat yang boleh kita kurangkan risiko? Bila kita kata pasal penyakit genetik keturunan ni, kalau katalah kita sebabkan kita tak tahu kita pembawa ataupun kita tak tahu kan, kita bawa ke apa semua, tapi kalau kata dalam keluarga ada penyakit G6PD, mungkin kita adalah pembawa ataupun kita memang ada G6PD ataupun ada dalam keluarga. So yang paling penting adalah saringan awal. Saringan awal untuk mengubat supaya dia betul-betul sembuh. Buat masa ni tiada, sebab gejala-gejala tu untuk penyakit G6PD ni tak begitu teruk jika kita tidak dedahkan kepada perkara-perkara yang sensitif tadi, yang apa kita perlu pantang tadi. Yang perlu sekarang ni memang kita mesti tahu apakah ubat-ubatan ataupun apakah makanan-makanan yang perlu dijauhi oleh individu tersebut ni lah. Dan saringan awal kita tahu, mesti tahu anak-anak kita ada ke tidak ada. Okey, doktor, berbalik kepada saringan awal, suka juga untuk saya tanya, kadang-kadang bila kita buat pemeriksaan ni, kadang-kadang contoh saya pening dan sebagainya, pergi klinik ni, pergi hospital ni, tak apa, awak tak ada apa, okey saja, awak sihat saja. Tiba-tiba kita pergi check hospital lain, tiba-tiba ada masalah yang lebih serius. Sama juga dengan G6PD, kadang-kadang ada ke keadaan yang macam 24 jam dilahirkan tu cek tak ada, bebas G6PD, tiba-tiba 3 tahun kemudian tiba-tiba ada pula. Macam mana doktor? Itu amat jarang pula. Amat jarang tak ada, tak pernah lagi saya dengar. Okey, maksudnya bila dalam 24 jam tu kita buat pemeriksaan, buat pengesanan, terus dapat kesan sama ada bebas ataupun ada G6PD. Okey. Saringan dia sangat simple lah. Melalui, tak payah ambil darah baby kan, bila kita lahir tu kan baby tu ada darah daripada tali pusat tu pun kita boleh saring dah. Seawal itu doktor. Hebat. Dan berkenaan dengan rawatan kecemasan, kita nak tahu jugalah berkenaan dengan individu yang terdedah kepada benda-benda ataupun barang-barang dan juga makanan-makanan yang sensitif yang kita sebutkan tadi, seperti kacang dan sebagainya. Apa yang kita boleh bantu mereka dalam waktu kecemasan, doktor? Okey, paling penting bawa segera ke hospital, terutama jika dia mengalami gejala yang agak teruk lah. Macam jantung sudah laju ataupun kencing pun sudah bertukar color. So bawa ke hospital, sebab kita tak tahu tahap mana dia individu tersebut mengalami anemia disebabkan oleh
pemecahan darah tersebut. Yeah. Kalau teruk sangat rawatan yang paling diperlukan pada itu kemungkinan adalah transfusi darah. Doktor, satu lagi, bila kita cakap soal perubatan ni, kadang-kadang ibu ayah ni contoh kacang parang lah, kita kata ia sensitif kepada golongan ataupun anak-anak yang ada G6PD ni. Tapi mentaliti ibu bapa ni kadang-kadang benda yang sensitif itu dia kata kena bagi, sebab dengan selalu makan lah dia akan jadi terbiasa dan boleh makan kacang parang ni. Sejauh mana betulnya tapi pendapat bukan tu? untuk pesakit G6PD deficiency. Jangan bagi. Jangan bagi Jangan bagi. Maksudnya kalau kita kerap pantang. bagi pun Ini kita kata pantang. Bukan, say no. Ya. Bukan hari ini saja, bukan esok saja, tapi untuk seumur hidup lah kalau kita nak selamat. Baik, itu dia pencerahan dan juga kupasan doktor yang cukup bagus, yang cukup mendalam sekali berkenaan dengan apa itu G6PD. Kita dah tahu tadi, satu keadaan yang menyebabkan enzim darah kita kurang, yang menyebabkan darah merah kita tak boleh nak berfungsi dengan baik. Apabila darah merah kita tak boleh berfungsi dengan baik, maka datanglah penyakit-penyakit lain ataupun risiko-risiko lain. Kita boleh pengsan dan sebagainya, yang juga membawa kepada penyakit-penyakit yang lebih serius. Baik, terima kasih Dr. Nafiza Mat Nasir selaku pakar perunding perubatan keluarga UiTM Private Specialist Center UPSC di Sungai Buloh kerana hadir bersama kami di Solusi Sihat hari ini. Doktor, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.